Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berdirinya saya di sini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana menerusi mauduk pidato yang bertajuk Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Hadirin yang dihormati, sebelum lidah mengalun bicara, saya ingin menerangkan dengan lebih jelas pendefinisian rukun negara. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Ia adalah satu susunan cara ataupun prinsip hidup bermasyarakat yang mengandungi nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi semua aspek kehidupan bernegara. Rukun negara juga adalah satu doktrin untuk mencapai perpaduan kaum demi keharmonian dan kemakmuran negara Malaysia. Rukun negara terbentuk ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969 setelah berlaku rusuhan kaum yang menggugat keamanan dan keutuhan negara. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Oleh itu, rukun negara yang dibentuk oleh pimpinan Malaysia adalah untuk mengatasi segala perbezaan yang terdapat dalam masyarakat berbilang kaum di negara ini. Unsur-unsur yang terkandung dalam rukun negara tidak menampakkan hak milik sesuatu kaum. Ia bersifat umum dan mencuba untuk membina lingkaran yang luas, sehingga pada titik akhirnya dapat mengatur tata kelakuan, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan yang sebenarnya bercirikan Malaysia. 5 prinsip rukun negara adalah seperti berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Sehubungan itu, rukun negara yang mula diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 sebagai peranti sosio-budaya mengenai kehidupan rakyat Malaysia yang berkongsi sejarah negara, tradisi dan nilai timur sepunya, bahasa kebangsaan dan aspirasi yang sama. Melalui rukun negara ini, dengan menggunakan pelbagai cara dan bentuk hasil inovasi dan kreativiti kita, satu pemikiran dan kelakuan sepunya diyakini dapat diwujudkan untuk memperlihatkan unsur perkongsian perasaan kenegaraan yang sama oleh seluruh rakyat Malaysia. Sebenarnya, pemikiran dan kelakuan ini sudah pun lama tercetus dalam rukun negara, iaitu dalam bentuk minat dan sikap, kehendak dan kecenderungan, pandangan dan gagasan, dorongan dan paduan, serta keyakinan dan aspirasi yang perlu dikongsi oleh rakyat Malaysia dalam membentuk identiti nasional. Semua ini boleh dirujuk dengan cepat lagi nyata pada 5 prinsipnya untuk diterapkan dalam semua kehidupan segenap rakyat Malaysia. Bukan sahaja sebagai panduan asas pembentukan negara bangsa kita, tetapi selaku bimbingan sasiak unggul yang perlu ada pada mereka. Dengan kata lain, kita menggunakan rukun negara untuk mempamerkan pribadi kita yang bukan sahaja berhemah dari segi susilahnya, tetapi juga unik kerana berjaya mendukung asas kenegaraan yang dipercayai bersama oleh semua etnisiti di 3 wilayah, iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Hadirin sekalian, dengan adanya prinsip pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, sifat yang dianjurkan adalah rakyat Malaysia yang dibekalkan panduan dan nilai melalui agama masing-masing, bukan sahaja membolehkan mereka membezakan kebaikan dan keburukan, malah berjaya mempereratkan solidariti sosial antara rakyat yang berlainan kepercayaan seperti yang diperintahkan setiap agama. Saya merupakan anak jati perkampungan Hang Tuah, Duyung Melaka.
Sebagai anak jati negeri Melaka, saya amat berbangga dengan keharmonian dan keamanan yang dikecapi oleh pelbagai kaum di negeri bersejarah ini. Masyarakat Melayu, Cina, India, Serani, Baba dan Nyonya dan juga Ceti boleh melakukan ibadat mereka tanpa sebarang sekatan maupun larangan. Misalnya, di negeri Melaka ini, tempat-tempat keagamaan yang sering dikunjungi, iaitu komuniti Islam boleh beribadat di Masjid Kampung Hulu, kaum Cina di Tokong Chen Hun Teng, dan manakala kaum India di Kuil Sri Poyata Bidagaya Murti. Dengan ini, semua kaum dan pelbagai etnik bebas mengamalkan kepercayaan agama masing-masing dengan penuh hormat dan toleransi yang tinggi berdasarkan identiti nasional sebagai rakyat Malaysia. Prinsip kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, menganjurkan patriotisme khususnya melalui perasaan ketirikatan kuat dan kecintaan abadi kepada negara dalam konsep tanah air. Dengan ini, kita bukan sahaja berkongsi destini yang sama, tetapi juga kesediaan semua rakyat tanpa mengira keturunan untuk mempertahankan negara ini. Menerusi ucapan yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Muhammad Yassin, mantan Perdana Menteri Malaysia ke-8, dalam majlis pelancaran sambutan ulang tahun ke-50 Rukun Negara pada 9 Julai 2020. Beliau telah menyatakan bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara dan lambang perpaduan rakyat. Menerusi ucapannya juga, beliau mewartakan rakyat berbilang kaum dan agama bernaung di bawah kebijaksanaan Tuanku dalam memelihara dan melindungi hak semua rakyat secara adil dan saksama. Di negeri-negeri pula, raja-raja Melayu dan yang di-Pertuan Negeri adalah tonggak perpaduan. Apabila kita setia kepada raja, bermakna kita juga komited kepada usaha untuk memelihara perpaduan dan keharmonian negara kita. Maka, identiti nasional dapat dilaksanakan dengan menjadikan rukun negara sebagai landasan perpaduan. Keluhuran perlembagaan yang menjadi prinsip ketiga mengajukan kemuliaan kanun tertinggi negara yang berjaya menggarap perjanjian antara kaum ketika kemerdekaan ke dalam pelbagai fasa. Ianya bukan sahaja adalah hak dan keistimewaan bersama, tetapi juga kontrak yang perlu dirangsai bersama-sama dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Antara perlembagaan persekutuan yang dibentuk untuk membina identiti nasional adalah menerusi pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Kebangsaan 1957. Kepentingannya sebagai bahasa ilmu yang menjadi medium pengajaran dan pembelajaran telah membawa kepada pewartaan Akta Pendidikan 1961, Pindaan 1996. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin oleh orang Cina dan bahasa Tamil oleh orang India. Ternyata, bahawa bahasa Melayu berfungsi sebagai alat penyatuan rakyat di negara ini. Oleh yang demikian, prinsip ketiga rukun negara telah membentuk rakyat di negara ini agar menghormati undang-undang, menjaga keharmonian dan perpaduan kaum demi memastikan kesejahteraan dan keamanan di Malaysia sekaligus dapat membina identiti nasional. Hadirin yang disanjungi, kedaulatan undang-undang selaku prinsip keempat menunjukkan keperluan semua pihak tanpa mengira kedudukan, bukan sahaja mematuhi perundangan yang digubal tetapi juga menerima kewibawaannya sekali. Dengan ini, rakyat dikehendaki mematuhi dan menghormati undang-undang negara pada setiap masa.
ahli falsafah Rom, Marcus Tullius Cicero, pernah menyatakan, kebahagiaan sesebuah masyarakat itu bergantung kepada kepatuhan setiap individu terhadap undang-undang. Pernyataan ini jelas menggambarkan hubungan sesama manusia tidak boleh berlaku dengan sempurna jika tiada peraturan dan undang-undang. Kesannya dapat dilihat di banyak negara dunia apabila undang-undang dan keadilan tidak menjadi pasak utama. Natijahnya berlaku kacau bilau yang sekaligus merobek keharmonian masyarakat. Keadaan tegang yang menggugat perpaduan juga tidak mustahil boleh berlaku di Malaysia sekiranya kita leka dan tidak mendukung prinsip keempat rukun negara yang mendaulatkan undang-undang. Menurut pakar perlembagaan Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz kepada bernama Sempena Ulang Tahun Rukun Negara ke-50 bersempena sambutan Bulan Kemerdekaan dan Hari Kebangsaan 2020. Tujuan penguatkuasaan undang-undang itu bukan medium untuk menghukum, tetapi untuk memastikan kerukunan sesuatu perkara dapat berlangsung dengan sempurna demi kebaikan bersama. Mengambil contoh kejayaan Malaysia menangani pandemik COVID-19, kepatuhan rakyat terhadap arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP boleh disifatkan sebagai antara pengamalan prinsip rukun negara. Menurut pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Mahadi Ismail dalam temu bual sambutan ulang tahun ke-50 Rukun Negara dan bersempena sambutan Bulan Kemerdekaan dan Hari Kebangsaan 2020. Beliau menyatakan pematuhan rakyat Malaysia terhadap arahan PKP supaya kekal duduk di rumah adalah antara 95 sehingga 97%. Tidak ada sebarang demonstrasi yang menuntut PKP ditamatkan segera dan tidak ada pihak yang sengaja melahirkan hate speech atau perasaan kebencian yang menyebabkan masyarakat tidak berpuas hati dengan tindakan kerajaan. Tambah beliau lagi, ketaatan tanpa sedar ini membuktikan masyarakat Malaysia sebenarnya mempunyai tahap disiplin yang tinggi sehingga negara berjaya menangani krisis yang pertama kali berlaku dalam sejarah dengan sangat baik, bahkan diiktiraf dunia. Ia sesuatu boleh dibanggakan rakyat Malaysia. Profesor Madya Dr. Muhammad Mahadi turut berkongsi bahawa laporan indeks Laporan Kedamaian Dunia 2020 menunjukkan Malaysia berada di kedudukan 20 daripada 163 negara yang mempunyai tahap keamanan yang tertinggi di dunia. Sehubungan itu, ini membuktikan bahawa seluruh rakyat Malaysia menghormati undang-undang bagi mencapai keharmonian dan kesejahteraan negara. Prinsip kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, mencuarkan sikap saling menghormati sesama kita, selain keperluan rakyat memiliki kelakuan yang baik. Sudah tentu ini akan mempererat perpaduan di samping memperlihatkan pengamalan tradisi dan nilai kita bersama budaya nasional. Menurut fellow utama Institut Kajian Etnik kita, Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, maka kesopanan perlulah diterapkan dari rumah dengan mengajar anak-anak kita tentang tingkah laku dan kelakuan baik. Beliau juga menegaskan bahawa untuk kesusilaan, kita haruslah menekankan akhlak dan moraliti. Kepimpinan melalui teladan adalah penting dalam usaha menyemarakkan nilai-nilai dalam teras tersebut, manakala kurikulum pendidikan memainkan peranan penting menyemai aspek kesopanan dan kesusilaan. Sementara itu, pensyarah Pusat Pengajian Sains Masyarakat Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian menyatakan
kepribadian nilai murni datang daripada nilai sopan, susila dan moral. Malahan pembentukan identiti seseorang adalah berdasarkan kepada sejauh manakah kita mampu memperkukuhkan jati diri tanpa sekali mengganggu-gugat apa yang sudah dipelajari dan dibina dalam diri seseorang. Secara tuntasnya, ikatan persefahaman antara pelbagai kaum yang menjadi tumbuh penggerak negara yang penting. Ikatan ini bukan terbina hanya sekelip mata sahaja. Ianya memakan masa yang begitu lama. Bagi mewujudkan perpaduan generasi kita, kini seharusnya peka dengan rukun negara dan menghayati erti sebenarnya kewujudan rukun negara. Ini kerana rukun negara bukan hanya untuk dihafal atau diikrarkan dan ditetapkan dalam kehidupan seharian negara Malaysia. Rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Rukun negara milik semua pihak. Oleh itu, ia adalah tanggungjawab semua pihak dalam menjadikan rukun negara sebagai satu prinsip membina dan seterusnya menjadi payung kepada pembinaan negara bangsa. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian, terima kasih. Sri Kandi mohon permisi.